Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasihlah kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap penonton semua sihat dan bahagia selalu. Pada video kali ni saya nak kongsikan ada dua cerita, dua kisah seram. Satu dialami oleh seorang penuai buah sawit di sebuah ladang sawit. Dan cerita kedua dialami oleh salah seorang penonton lah. Email kepada saya kisah seram di asrama. Let's go. Kisah seram pertama ni berlaku pada tahun lepas, tahun 2021, di sebuah ladang sawit di Kemaman, Terengganu. Kisah ni saya dapat daripada pegawai ladang. Kisah seram tu berlaku pada salah seorang pekerja dia. Pekerja penuai kelapa sawit. Di ladang sawit ni ada banyaklah cabang kerja. Ada yang bahagian maintenance. Maintenance ni maknanya macam membaja, meracun, menebas. Lepas tu kutip biji buah relai. Buah yang sebiji-sebiji tu kan, buah sawit jatuh, orang potong jatuh, lepas tu biji dia tu berterabur. Kerja kutip biji tu pun ada. Kerja loading buah, angkat buah, bawa lori, macam-macam kerja lah. Tapi kisah seram ni berlaku pada seorang pekerja penuai ataupun harvester. Dia potong buah sawit, potong buah yang dah masak lah. Pekerja penuai yang saya maksudkan ni, yang alami kisah seram ni, bernama Yadi. Yadi ni orang Indonesia. Dia dah kerja lama lah dekat ladang tu. Kerja sebagai harvester, penuai buah kelapa sawit. Jadi kerja sebagai penuai ni macam ni. Dia perlu bawa dia ikut pokok lah. Macam kalau orang tu dia kerja penuai buah kelapa sawit di pokok yang muda, pokok tu pokok rendah, dan nak tuai buah tu cuma perlu pakai tombak aje. Tapi makin tinggi pokok, maknanya pokok makin tua, makin susah lah nak tuai buah tu. Selalunya orang pakai galah yang panjang dan sabit. Jadi penuai ni memang ke hulu ke hilir dalam blok ladang memang perlu bawa galah tu yang ada sabit dekat ujung dia tu. Kawasan ladang sawit pula ada macam-macam jenis lah. Ada yang landai, jenis rata kan, tanah rata. Ada yang jenis berbukit-bukit. Ada yang jenis blok di sempadan hutan, macam-macam jenis lah. Jadi kalau nak kerja sebagai harvester ni, penuai buah sawit ni, memang perlukan fizikal dan mental yang kuat. Bukan saja harvester lah, nak kerja sebagai pekerja ladang, banyak cabaran dia. Antara cabaran dia, yang pertama duri buah sawit dengan duri pelepah. Kadang-kadang tu dah pakai boot keselamatan pun masih lagi boleh tembus. Duri tu tembus dan kena kaki, tangan, macam-macam lah. Ada yang sampai dah bernanah sebab duri sawit yang kena sampai ke dalam daging kan. Lagi satu cabaran adalah binatang buas, binatang liar lah. Ada yang jenis berbisa ni, contoh macam lebah, tebuan, semua penyengat, lipan. Lepas tu ada juga ular tedung kan, ular tedung sela, ular yang tak berbisa pun ada, ular sawa. Haiwan liar lain pun ada yang jenis yang besar-besar, macam gajah, babi hutan, lepas tu harimau, beruang, semua ada. Kadang-kadang tu kalau kita cerita orang tak percaya beruang ada dalam ladang, tapi memang betul ada beruang jenis beruang matahari tu, yang jenis warna hitam tu, ada dekat ladang. Jadi memang banyaklah cabaran nak kerja ladang ni. Dan lagi satu cabaran dia adalah berkemungkinan boleh terserempak dengan benda-benda halus. Benda-benda halus ni maksud dia makhluk gaib lah. Tapi walaupun banyak risiko, banyak bahaya yang perlu dihadapi, kebanyakan orang sanggup juga ambil kerja ni sebab bayaran dia bagus. Bayaran dia setimpal lah. Orang pekerja-pekerja penuai ni, bayaran biasanya ikut tan, ikut berat, berapa banyak buah yang boleh dipotong oleh penuai tu. Dia kira metrik tan. Jadi pegawai yang ceritakan dekat saya ni, kebanyakan pekerja penuai yang ada bawah jagaan dia, semuanya bergaji 3,000, 4,000 ke atas. Sebab tu sekarang ni ramai juga orang Malaysia yang dah kerja sebagai penuai buah sawit ni. Saya minta maaf lah, melalut banyak sikit pada kali ni sebab
Saya memang dibesarkan dekat ladang dan banyak experience lah dekat ladang sawit ni. Okey, pada hari kejadian tu, Yadi ni dia macam biasalah, kerja ladang ni kena start awal. 6.30 dah kena ada dekat dataran kan. Nak panggil nama, nanti pegawai ambil nama, siapa yang datang, siapa yang sakit, siapa yang MC apa semualah. Dia nak check kehadiran lah. Lepas tu pegawai pun dia catat lah apa yang patut. Lepas dah siap panggil nama tu, dah dengar taklimat ke siapa-siapa nak bagi ucapan ke apa kan, masing-masing pun bergerak lah. Kebanyakannya pergi cari makanan lah, sama ada makan dekat kedai tu terus pagi tu, ataupun bungkus dan makan bila dah masuk dalam blok. Tapi Yadi ni dia makan terus. Masa tu dia makan terus. Lepas tu dia gerak masuk blok tu, dia dah tak makan dah. Boleh start kerja terus. Yadi dia macam tu, macam biasalah. Pada hari kejadian tu, Yadi ni dia potong di satu petak. Dalam blok tu ada banyak petak kan. Dan petak ni penuai ni dia ada macam rotation dia lah. Ada macam giliran kotak tu. Jadi pada hari kejadian tu, Yadi kawasan yang dipotong, kotak yang dia potong tu, kawasan tu kawasan yang jenis berbukit. Ada 2 bukit kiri kanan. Lepas tu dekat tengah dia macam ada lembah macam tu lah. Lepas tu dekat situ ada sebatang sungai. Jadi dekat situlah Yadi kena potong buah pada hari tu. Blok tempat Yadi potong buah ni adalah blok yang lama, pokok tua. Blok 93. Maknanya pokok tu dah berusia lebih kurang 28 tahun ke 29 tahun macam tu lah. Memang pokok tinggi lah. Dan galah pun, kalau nak gunakan galah pun memang kena sambung galah tu. Galah dia panjang lah. Jadi Yadi pun macam biasalah, dia buat kerja dia. Dia pergi daripada satu pokok ke satu pokok. Dia tengok buah ni dah masak. Jadi dia pun potong lah. Buah tu jatuh ke tanah. Jadi bergerak daripada satu pokok ke satu pokok. Buat kerja macam biasa. Sedar tak sedar dah pukul 11 lebih. Kerja di ladang ni dia start awal, balik pun awal. Tengah hari dah balik lah. Jadi bila dah tengok pukul 11 lebih pagi tu, dah dekat pukul 12 tu, masing-masing semua dah nak siap-siap nak balik lah. Yadi ni dia bukanlah pekerja baru. Dah lama dah. Pengalaman dia bekerja sebagai penuai buah sawit ni memang dah cukup lama. Maknanya dia ni adalah pekerja yang berpengalaman lah, pekerja mahir lah. Dan dia dah banyak kali masuk kat situ, masuk dekat petak tu. Bukan kawasan yang dia baru masuk lah, memang dah selalu dia masuk. Jadi kejadian seram ni berlaku masa dia nak balik tu. Masa dia tengah siap-siap nak balik, nak pergi kat motor tu lah, dia dengan member dia yang lain lah yang potong buah. Masa nak balik tu, Yadi ni ada terperasan sesuatu benda. Yadi terbau satu masakan yang sangat lazat lah, bau dia sangat sedap. Jadi Yadi ni tak tahu macam mana lah. Dia bukan orang tak tahu, dia tahu pantang larang apa kan. Tapi dah nak terkena dekat dia, dia tertegur. Dia cakap, "Ui, sedapnya bau." Dia cakap, "Ni bau kari ni." Dia cakap, dia terbau orang memasak. Orang memasak dekat situ, macam bau makanan. Mungkin masa tu Yadi ni tengah lapar kan, baru habis kerja tu. Jadi dia tertegur. Lepas saja dia tegur tu, dan dekat nak sampai kat motor tu, Yadi ni dengar macam ada orang panggil dia. Yadi. Dia dengar suara macam tu, suara perempuan. Dia dengar. Jadi mata dia ni melilau lah. Melilau keliling dia. Dia tengok kat kawasan-kawasan bukit tu. Dia pandang kiri, kanan, depan, belakang semua. Lepas tu masa dia duduk tengah tengok keliling dia tu, mata dia ni ternampak lah satu kelibat perempuan berdiri dekat kawasan bukit tu, tengah panggil dia. Perempuan tu angkat tangan macam ni, tapi kepala dia tunduk. Kepala perempuan tu tunduk, berambut panjang dan baju putih lusuh macam ni. Panggil Yadi. Yadi nampak aja macam tu, terus melompat naik motor, terus bawa laju lah. Beg-beg dia apa semua dia tinggal. Kawan-kawan Yadi ni pelik lah tengok, apa hal pula dia ni, tak pernah macam ni. Mungkin benda tu nak ajak makan kot. Sebab Yadi ni tegur kan, dia memasak. Yadi ni tegur, agak ni dia nak ajak makan sekali kot. Sekelip mata je Yadi dah keluar daripada kawasan tu, sebab dia bawa laju motor. 2-3 hari juga Yadi ni tak datang kerja sebab demam. Tak lama lepas tu Yadi dia minta dengan pegawai dia yang cerita kat saya ni lah, pegawai tu lah. Dia cerita dekat pegawai tu,
apa yang jadi, dan dia minta nak balik Indon lah, nak balik Indonesia. Daripada situlah pegawai tu tahu apa yang jadi. Dan tahun ni memang dah tak adalah Yadi tu dah balik Indonesia lah. Sebab proses nak nak pulang balik bekerja tu kan makan masa juga. Yadi ni bukan tak kerja, dia kerja. Dia masih lagi kerja, tapi dia elak nak masuk petak tu sebab dia trauma. Dia selalu teringat-ingat pasal perempuan yang panggil itu. Tapi bila fikir balik, dekat ladang memang ada pekerja perempuan dia ramai. Terutama kalau yang kerja kutip biji tu, kutip biji sawit yang relai tu. Tapi pekerja perempuan biasanya dia tak pakai baju jenis baju jenis labuh warna putih macam tu. Lagi satu, tak adalah rambut lepas, rambut panjang macam tu. Sebab pekerja perempuan biasanya dia pakai kasut boot kerja biasa tu lah. Kasut boot tinggi tu. Lepas tu pakai topi jenis topi jerami tu, macam one piece tu lah. Jadi pada pendapat saya lah, yang Yadi nampak tu memang bukan orang. Kisah kedua adalah pengalaman seram yang dialami oleh Ain, iaitu salah seorang penonton Miru Horror. Ain emailkan kepada saya kisah ni dan minta untuk saya sampaikan kepada penonton lah. Ain ni nama samaran, bukan nama sebenar. Kejadian seram ni berlaku pada Ain semasa Ain bersekolah, sekolah menengah lah, di sebuah daerah di Pendang. Di sebuah tempat di Pendang, Kedah lah. Kata silap saya, Pendang ni dekat Kedah. Sekolah menengah berasrama. Dan Ain mengalami kejadian ni masa dia berumur tingkatan 3. Masa dia bersekolah tingkatan 3, 15 tahun. Dekat dengan sekolah Ain tu ada perkampungan Siam dekat kawasan tu. Dan kalau dekat asrama lelaki, dekat belakang tu ada bukit. Di atas bukit tu ada satu kuil, tempat orang memuja lah, macam mana tempat macam dia orang semayang lah, bukan yang beragama Islam lah, mungkin agama Siam ni lah, saya pun tak tahu agama apa. Tapi kuil tu masih lagi digunakan, maknanya ada orang pergi buat ibadat dia orang lah dekat situ. Ain cakap dekat kawasan kuil tu pun, dekat bukit tu pun banyak juga kisah seram. Tapi yang Ain nak cerita ni, dia bukan dekat bukit, dekat kuil tu, dia jadi dekat asrama. Jadi masa kejadian ni berlaku, Ain dia ada dengan member-member dia lah. Malam tu dia orang ke surau sebab nak solat maghrib. Biasanya lepas solat maghrib ada kelas bacaan Quran. Tapi malam kejadian tu, ustaz semua tak datang. Maknanya tak ada mengaji lah malam tu. Kalau ada pun mengaji sendiri-sendiri. Jadi gap masa antara maghrib dengan isyak tu, yang selalunya diisi dengan bacaan Quran, ustazah ni ajar. Jadi tak ada bacaan Quran macam malam tu. Kalau ada yang baca pun tak ramai lah, baca sendiri-sendiri. Dan kebanyakan orang bersembang, kebanyakan student bersembang lah dekat surau. Sama lah dengan Ain, dengan member dia. Jadi sementara nak tunggu isyak tu, dia orang ni bersembang lah ramai-ramai. Tapi yang balik ke dom pun ada juga. Sementara nak tunggu isyak tu, dah tengok ustazah semua tak ada, balik ke dom. Tapi Ain dengan member dia tak balik. Just tunggu dekat surau je lah bersembang. Lepas tu waktu isyak dah masuk, dia orang pun semayang lah, solat. Lepas isyak tu, lepas waktu isyak dah siap semayang tu, kebetulan hujan pun turun. Bukan hujan yang renyai-renyai lah, memang lebat punyalah hujan. Siap ada guruh, ada petir semualah. Jadinya Ain dengan kawan-kawan dia ni lepak aje dekat surau, tunggu hujan berhenti. Masa nak hujan tu, ramai juga yang balik ke asrama. Maknanya dia berlari je lah. Dia redah aje hujan tu, balik ke asrama ramai juga. Yang tinggal dekat surau ni dah tak ramai. Ain dengan member dia, lepas tu ada 2-3 orang lagi. Lepas tu tiba-tiba ada satu guruh ni kuat, bunyi berdentum kuat. Lepas tu lampu padam, lampu surau padam. Tapi dia orang ni memang still duduk dekat surau tu juga, tak beranjak. Dia orang tunggu dekat surau tu dengan harapan nak tunggu hujan berhenti lah. Tapi dah 15 minit tunggu, hujan tak ada tanda-tanda nak berhenti juga. Last adalah salah seorang kawan Ain ni ajak pergi balik lah, balik ke dom, balik ke asrama lah. Kalau daripada surau tu nak pergi ke asrama perempuan, Aspuri, perlu lalu anjung macam pondok-pondok study itulah. Ada 4 pondok study. Nak daripada surau nak pergi ke asrama perempuan, dia orang perlu lalu pondok-pondok tu. Jadi dia orang ni tak tahulah berapa orang, mungkin 3-4 orang kot, Ain dengan kawan-kawan dia ni. Berjalan agak laju lah sebab hujan kan. Dia lalulah pondok 1, pondok 2, pondok 3.
Belum sampai pondok nombor 4 yang dekat dengan asrama tu, salah seorang kawan Ain ni beralih posisi. Kalau tadi kawan Ain ni, yang seorang ni duduk di belah kanan Ain, iaitu dekat dengan pondok. Belah kanan Ain dekat dengan pondok, belah kiri ni jauh daripada pondok maknanya. Kawan dia tu beralih posisi, tiba-tiba berlari pergi ke belah kiri Ain. Ain ni pelik lah tengok kawan dia ni. Kawan dia ni lari ke belah kiri dia seolah-olah macam takut sesuatu benda yang ada di sebelah kanan tu. Tapi Ain dia buat tak endah je lah, dia teruslah macam berjalan laju tu. Tapi bila sampai dekat pondok nombor 4 tu, yang paling hampir dengan asrama tu, diorang ni semua serentak terhenti. Kaki diorang ni terhenti. Sebab apa? Sebab diorang ni terdengar satu tangisan yang menakutkan. Diorang pun tengok lah, semua tengok dekat pondok tu, tak nampak siapa-siapa pun. Diorang ingat budak tingkatan 1 yang menangis, rindu kat family ke apa. Tapi bila diorang tengok dekat pondok nombor 4 tu, memang tak ada orang lah. Lagi satu yang peliknya, masa tu bising, bunyi hujan semua kan. Tapi dengar macam jelas je, macam tepi-tepi telinga je dia orang dengar orang menangis tu. Lama juga dia orang terhenti dekat situ, macam kaki dia orang macam terkaku. Tiba-tiba lampu pun menyala. Kan tadi kan tak ada elektrik kan, masa dia orang kat surau. Bukan dekat surau je rupanya, memang seluruh lah sampai ke asrama. Tiba-tiba lampu menyala. Bila lampu menyala, suara tu pun berhenti, suara menangis tu pun berhenti. Diorang ni pun berlari lah balik ke asrama. Bila sampai ke asrama, diorang ni pun bising lah, cerita pasal yang tadi tu lah. Tapi masing-masing tak adalah sampai tersampuk ke apa. Cuma tu je lah pengalaman yang dialami oleh Ain. Ain cakap banyak lagi kisah seram dia, terutama masa mula-mula dia masuk asrama tu, masa tingkatan 1. Tapi Ain cakap insya-Allah lain kali dia akan kongsi. Setakat ini sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Bagi anda yang suka video saya, jangan lupa like, komen dan share video saya. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Pada yang nak kongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera kat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Jumpa lagi.